warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang cara-cara untuk menganalisis. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai artikel yang akan kami analisis, keutuhan wacana, kejelasan dan sumber rujukan yang terdapat dalam artikel tersebut. Saya Muhammad Dini Aiman bin Muhammad Zuhairi Yusri Adha. Saya Muhammad Khalil bin Abdul Rahim Yap. Dan saya Syuzana Mendi Aziz. Jadi ini adalah artikel yang kami pilih untuk kami analisis, yang bertajuk Cabaran dan Proses Pemantapan Bahasa Melayu, yang ditulis oleh Jaafar bin Jambi. Bermula sekali saya akan terangkan dulu apakah itu maksud keutuhan wacana. Keutuhan wacana bermaksud kesinambungan, kesatuan dan keberkesanan dalam menyampaikan makna sesuatu teks atau perbualan. Maksudnya keutuhan wacana ini bermaksud penyampaian makna atau maklumat itu bersambung ataupun tidak di dalam satu penulisan tersebut. Dapat kita kukuhkan lagi maksud keutuhan wacana itu melalui pendapat daripada Kamus Dewan. Keutuhan wacana bermaksud keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pentuturan dan percakapan. Selain itu kita juga dapat kukuhkan lagi maksud keutuhan wacana ini daripada pendapat daripada seorang tokoh, iaitu Asmah Haji Omar, yang mengatakan bahawa keutuhan ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbangkan ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan itu sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Jadi terdapat 7 ciri-ciri keutuhan wacana lah, iaitu yang pertama kohesi, koheren, tujuan, penerimaan pembaca, maklumat, latar dan akhir sekali intertext. Jadi sekarang saya akan bincangkan dulu tentang apa itu kohesi, dan saya akan analisis ciri-ciri kohesi terdapat dalam artikel ini lah. Jadi jadi dapat kita lihat sini, kohesi itu ialah hubungan dalam teks yang menyusun idea. Maksudnya hubungan antara teks-teks yang terdapat dalam artikel ni, adakah teks-teks itu berhubung antara satu sama lain atau tidak. Dapat kita lihat di sini artikel yang saya pilih, iaitu Kerangka Artikel. Sini dapat kita lihat artikel ini mengandungi kohesi yang baik kerana kita dapat lihat penulis dapat menghubung kaitkan antara teks isi pendahuluan dengan isi yang seterusnya. Hal ini dapat diberikan dengan kerangka penulisan artikel di sebelah. Dalam artikel ini kita dapat kena pasti yang penulis ni nak menceritakan tentang keunggulan martabat bahasa Melayu pada zaman dahulu lah, tapi tergugat pada zaman kini kerana adanya cabaran-cabaran yang tertentu. Kenapa saya mengatakan penulisan artikel ni adalah mempunyai kohesi yang baik? Kerana kita dapat lihat di sini, yang saya highlightkan yang warna merah ni, kita dapat lihat perkataan tercabar di dalam perenggan pendahuluan berhubung kait dengan perkataan cabaran di perenggan yang kedua, iaitu perenggan isi. Jadi jelaslah dapat kita simpulkan di sini penulis menggunakan mengaplikasikan kohesi yang baik dalam penulisannya, kerana hubung kait antara konteks isi pertama dengan konteks isi yang kedua dapat diwujudkan. Seterusnya saya akan menyerahkan pula tentang koheren. Koheren ini ialah kesinambungan dan kesatuan idea dalam teks. Koheren ini sama sahaja dengan kohesi, cuma koheren ini lebih kepada keseluruhan isi penulisan itulah. Dapat kita lihat di dalam artikel ni, saya dapat ungkapkan bahawa penulis menggunakan koheren yang baik di dalam penulisannya, kerana penulis dapat sambungkan penceritaan dia di dalam penulisan mengenai satu idea itu dengan baik. Hal ini dapat diwujudkan dengan
artikel yang telah saya highlightkan ini, penulis dapat memberi konteks dalam penggal lain yang masih berada di bawah perbincangan isu yang sama. Yang bermaksud penulis ni dapat bagi konteks yang bersambung daripada isi satu ke isi yang lain mengikut keseluruhan penulisan tersebutlah. Okey, dapat kita lihat di sini yang telah saya highlightkan di sini. Penulis menggunakan perkataan luasnya penggunaan bahasa Inggeris di dalam penggal dalam isi yang pertama, iaitu penggal kedua. Dan penulis juga menulis perkataan dilema bahasa Melayu di penggal yang ketiga, di mana kedua-dua isi ini adalah bersambung dan berkait antara satu sama lain, iaitu di bawah tema cabaran memartabatkan bahasa Melayu. Jadi dapat saya ungkapkan dan dapat saya simpulkan bahawa penulis ini menggunakan penulis artikel penulis ini mempunyai koheren yang baik. Okey, selanjutnya saya akan menceritakan tentang tujuan artikel ini. Okey, apa itu tujuan? Tujuan ini bermaksud menunjuk kepada matlamat atau mesej utama yang ingin disampaikan dalam wacana. Okey, saya dapat ungkapkan dan dapat simpulkan bahawa penulis mengolahkan tujuannya dalam penulisan ini dengan begitu baik dan mudah difahami oleh pembaca, kerana dapat saya buktikan melalui penulisan artikelnya yang telah saya highlightkan di sini, iaitu penulis memberi cadangan dan harapan mengenai cabaran-cabaran untuk memartabatkan bahasa Melayu. Okay, jadi dapat saya katakan di sini, apabila saya membaca penulisan artikel ini, penulis bertujuan menulis penulisan ini adalah untuk memberitahu kita tentang cabaran bahasa Melayu, cabaran untuk memartabatkan bahasa Melayu pada zaman kini. Oleh itu penulis mengaplikasikan menulis cabaran tersebut, serta penulis juga memberi sedikit sebanyak cadangan dan harapan agar martabat bahasa Melayu itu dapat dinaikkan kembali pada zaman kini. Yang dapat kita fahami tentang tujuan tulisan ini adalah penulis ingin sampaikan kepada kita bahawa pentingnya penggunaan bahasa Melayu pada zaman kini berbanding dengan bahasa lain. Jadi saya dapat simpulkan bahawa tujuan penulisan ini sangat baik dan boleh difahami oleh pembaca. Okey, akhir sekali saya akan mengungkapkan sedikit sebanyak mengenai maklumat. Okey, apa itu maklumat? Maklumat ialah kandungan yang menyampaikan mesej kepada penerima. Okey, dalam artikel yang telah kami analisis ini, dapat saya simpulkan bahawa penulis menyampaikan maklumat dengan begitu baik dan terancang. Kerana dapat kita lihat di dalam artikel yang telah saya highlightkan ini, penulis ingin menyampaikan maklumat mengenai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat yang menyebabkan martabat bahasa Melayu kini kian tenggelam. Okey, jadi matlamat, apabila saya membaca artikel ini, dapat saya fahami bahawa matlamat penulis menulis artikel ini adalah untuk menaikkan kembali martabat bahasa Melayu. Hal ini dapat dibuktikan kerana penulis memberikan contoh-contoh cabaran-cabaran bahasa Melayu, serta penulis juga memberikan cara-cara dan ataupun solusi agar isu ini dapat kita tangani. Jadi jelaslah maklumat yang ini penulis sampaikan dalam artikelnya sangat berkesan dan dapat dipahami oleh pembaca. Okey, seterusnya saya akan memperincikan tentang kejelasan dalam penulisan. Okey, maksud kejelasan ialah jelas bererti mudah difahami, mudah dibaca dan tidak berikan ruang untuk disalah tafsirkan. Okey, kejelasan dalam penulisan akademik adalah kunci untuk menyampaikan idea dengan berkesan. Gaya penulisan akademik yang jelas menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan jitu. Perkataan yang berbelit-belit dan terlalu panjang akan menyebabkan penulisan itu sukar difahami. Kejelasan juga dapat dilihat daripada penggunaan bahasa yang komunikatif, strategik dan berstruktur.
Okey, sini saya akan memperincikan tentang kepentingan kejelasan dalam penulisan. Yang pertamanya, pemahaman yang lebih baik. Kejelasan membantu pembaca memahami idea kompleks dengan lebih mudah. Ia mengurangkan kekeliruan dan salah tafsir dalam kalangan pembaca. Yang kedua, credibility akademik. Penulisan yang jelas menunjukkan penguasaan penulis terhadap subjek. Ia meningkatkan kredibiliti penulis dalam bidang akademik. Yang ketiga, penyebaran ilmu. Kejelasan memudahkan penyebaran ilmu kepada khalayak yang lebih luas, dan ia juga membantu mendemokratikkan akses kepada pengetahuan akademik. Okey. Kejelasan dalam artikel yang kami analisis yang menggunakan kalimat efektif. Yang pertama, ringkas dan padat. Penggunaan ayat pendek dan tepat. Okey, dalam contoh artikel ini yang saya highlightkan, salah satu fungsi terpenting bahasa adalah menyampaikan maklumat dan berfungsi sebagai alat komunikasi. Okey, penulis artikel ini menulis dengan ringkas dan padat kerana ayat yang digunakan pendek dan tepat. Hal ini dapat membantu pembaca memahami kandungan yang ingin disampaikan sekaligus memberi kejelasan dalam penulisan beliau. Okey, yang seterusnya, struktur yang jelas. Setiap ayat mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contoh petikan artikel ini, bahasa merupakan salah satu medium pengucapan kebudayaan. Okey, ayat yang ditulis mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Penggunaan bahasa sebagai subjek dan merupakan salah satu medium pengucapan kebudayaan sebagai predikat adalah tepat dan saling bertaut. Seterusnya, kejelasan dalam penulisan mempunyai struktur paragraf yang logis. Yang pertama, ayat tema. Yang kedua, huraian. Dan ketiga, penutup. Okey, dalam contoh petikan artikel yang saya petik ni, demi kelangsungan bahasa Melayu, semua pihak dipohon bekerjasama, menghormati dan menjulang bahasa Melayu pada peringkat yang lebih tinggi. Perhebatkan lagi keutamaan bahasa Melayu dengan menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. Proses ini sangat penting untuk menjadikan bahasa Melayu supaya mampu menjadi bahasa utama semasa negara menjengah tahun 2020. Okey, penulis memulakan paragraf dengan ayat tema yang jelas serta memberikan idea utama paragraf tersebut. Kelangsungan bahasa Melayu sebagai tema serta diikuti dengan huraian yang saling bertaut dengan tema utama paragraf tersebut memberikan kejelasan serta memudahkan pembaca untuk memahami tujuan penulisan tersebut. Paragraf ini juga diakhiri dengan kesimpulan yang jelas. Oleh itu, penulis memberikan aliran idea yang jelas kepada pembaca. Okey, seterusnya pemilihan kata yang tepat, ketepatan, konsistensi, kesederhanaan. Okey, contoh petikan artikel ni, penulisan ini memberikan kejelasan yang tepat kerana menggunakan kata-kata yang tepat dan spesifik. Penulis juga tidak menggunakan kata-kata umum yang dapat menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Konsistensi juga dapat dilihat dalam petikan artikel yang saya ambil ni, kerana ia menggunakan istilah yang konsisten sepanjang penulisan. Selain itu, penggunaan bahasa yang mudah difahami dapat dilihat dalam artikel ni. Penulis juga mengelakkan ayat yang terlalu formal sehingga dapat memberikan kesederhanaan dalam penulisan ni. Okey, yang seterusnya, kejelasan dalam penulisan ini perlu meminimaliskan kesalahan mekanis. Yang pertama, penulis perlu membuat cernakan tata bahasa, ejaan yang tepat serta tanda baca. Okey, contoh petikan artikel ni, penulis tidak meminimaliskan kesalahan mekanis dalam penulisan beliau kerana mempunyai kesalahan bahasa. Salah ejaan. Okey, setiap penulisan perlu membuat cernakan semula supaya dapat mengelakkan kesalahan dalam penulisan yang dapat memberikan kesan kepada kejelasan dalam penulisan.
seperti artikel di atas ni, penulis tidak meneliti kesalahan ejaan dalam penulisan beliau. Kesalahan ejaan masyarakat yang sepatutnya dieja masyarakat dapat mengelirukan pembaca serta memberi makna yang berbeza. Penulis sepatutnya membuat semakan pada setiap perkataan yang diaplikasi. Penulis juga dapat menggunakan kamus atau alat semakan ejaan bagi memudahkan penulis untuk meminimaliskan kesalahan dalam penulisan. Dan seterusnya, apabila adanya keutuhan wacana dan kejelasan, tulisan berilmiah haruslah mempunyai sumber rujukan. Dan di sini saya akan membincangkan kemahiran membuat rujukan berdasarkan sistem rujukan American Psychological Association (APA) edisi terkini, iaitu bagaimana menulis rujukan dalam teks dan sutingan daripada teks. Definisi rujukan. Merujuk di sini, rujukan boleh difahami sebagai perbuatan memberi kredit kepada penulis dan dengan menyebut nama dalam sitasi atau rujukan dan dalam sesuatu bahan. Khususnya rujukan menandakan perkara yang telah dirujukkan dalam teks, dalam penyidikan dan sebagai satu cara untuk mengiktiraf karya orang lain dan membantu menghalang plagiarisme. Sistem rujukan American Psychological Association (APA) telah membuat pengemaskannya ke atas format sitasi dan rujukan dalam edisi ke-7 yang diterbitkan pada Oktober 2019. Dalam konteks penulisan ilmiah, cara menulis sumber rujukan bergantung kepada jenis sumber rujukan yang digunakan. Rujukan dalam teks ada 3 benda, iaitu yang pertama, sitasi. Sitasi merujuk kepada nama-nama penulis atau sumber yang dinyatakan dalam penulisan ataupun hasil karya yang dihasilkan. Rujukan pula merujuk kepada senarai maklumat untuk nama-nama yang telah dinyatakan dalam petikan karya yang muncul di akhir penulisan. Bilangan rujukan pula merujukkan bilangan rujukan seharusnya sama dengan bilangan sitasi. Sekiranya bilangan rujukan mempunyai 10, sitasi juga harus mempunyai bilangan yang sama dengan sumber rujukan tersebut. Cara penulisan sitasi dalam teks. Dalam permulaan ayat, meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang. Ianya harus meletakkan kurungan di bahagian tahun selepas nama pengarang. Pada perakhiran ayat pula, jika nama pengarang tidak ditulis dalam ayat, maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan di akhir ayat. Maksudnya di akhir ayat rujukan tersebut, kita akan meletakkan nama dan tahun di dalam satu kurungan di dalam akhir ayat. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, kesalahan rujukan kamus yang terdapat dalam rujukan tersebut, Kamus Dewan Bahasa Pustaka. Penulis ini menggunakan Kamus Dewan Bahasa Pustaka sebagai rujukan. Namun terdapat beberapa kesalahan yang saya telah kenal pasti. Yang pertama, A. Aziz Rahman, tahun 2000, Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Berikut adalah rujukan bagi kamus dan kalian. Terdapat kesalahan pada tahun dan tiada tarikh yang dirujuk. Seterusnya, kesalahan yang kedua iaitu Asma Haji Omar 1987, Bahasa Malaysia Saintifik Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kesalahan yang kita dapat kenal pasti iaitu pada tahun tiada kurungan dan seterusnya, terdapat nama tempat ataupun bandar dan tiada nama edisi kamus tersebut. Edisi kamus terbahagi kepada 2 iaitu edisi kamus ke-4 dan edisi kamus ke-7. Seterusnya, kesalahan yang ketiga juga berulang kesalahan yang sama, iaitu di mana Asma Haji Omar 1992 The Linguistic Scenery in Malaysia Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu pada tahun tidak diletakkan kurungan dan seterusnya menyatakan nama tempat ataupun bandar dan tiada nama edisi kamus tersebut. Kesalahan berulang juga pada James T. Collins 1998 Malay Word Language Short History Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, juga tiada tahun pada kurungan dan meletakkan nama tempat ataupun bandar dan seterusnya tidak menyatakan edisi Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka tersebut.
Seterusnya, ini adalah rujukan yang tepat dan sahih yang harus diambil kira dalam penulisan ilmiah, dan penulis ini harus memperbaiki dan menambah baik sumber rujukan tersebut. Ini adalah rujukan yang kamus seharusnya mempunyai semua ciri-ciri tersebut, iaitu di mana kamus dewan mempunyai nama kamus, merujuk nama kamus, edisi keempat merujuk kepada edisi kamus, tahun merujuk kepada tarikh rujukan dan diletakkan di dalam kurungan, dan seterusnya. Terakhir sekali, mestilah mempunyai nama syarikat penerbitan, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Kesalahan rujukan dalam buku pula, iaitu di mana penulis ini menggunakan buku sebagai sumber rujukan untuk penulisan ilmiah tersebut. Namun apabila beliau membuat penulisan dan menulis rujukan, terdapat kesalahan yang saya dapatkan dapati di sini. Yang pertama, Hashim bin Haji Musa 2004, Pemekasaan Tamadun Melayu Malaysia menghadapi globalisasi Barat, Kuala Lumpur, penerbit Universiti Malaya. Berikut adalah rujukan bagi buku yang dirujuk. Kesalahan berlaku, tidak perlu diletakkan bin bagi nama Melayu, tahun perlu diletakkan di dalam kurungan, dan tidak perlu diletakkan nama bandar dan nama tempat tersebut. Dan kesalahan kedua juga, Abdullah Hassan 1997, Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, dan esei-esei lain Shah Alam, penerbit Fajar Bakti, tidak perlu diletakkan nama bandar dan tempat, dan juga perlu meletakkan tahun rujukan tersebut pada dalam kurungan. Berikut adalah rujukan bagi buku yang dirujuk. Kesalahan yang berlaku pula yang di sini tidak meletakkan kurungan pada tahun 2001, dan seterusnya tidak perlu diletakkan nama bandar dan nama tempat. Ini adalah rujukan yang seharusnya penulis menulis dalam sumber rujukan menggunakan buku, iaitu di mana perlu ada nama penulis, perlu ada tahun rujukan dan diletakkan dalam kurungan, dan tajuk buku perlu ditulis dan huruf besar di awal kata kecuali kata hubung. Seterusnya, tajuk buku perlulah ditulis dalam format italik, dan jika buku diolah cetak, maka perlu ditulis edisi cetakan tersebut dalam kurungan 9th ed titik. Dan seterusnya, hanya tulis nama penerbit buku sahaja, tidak perlu menulis nama penerbit buku tersebut. Seterusnya ialah berikut adalah rujukan bagi buku yang dirujuk. Kesalahan yang berlaku, iaitu tahun perlu diletakkan di dalam kurungan, dan di sini terdapat perbezaan, iaitu di mana rujukan tersebut mempunyai dua tajuk. Apabila berlaku kesalahan tersebut, penulis ini perlu meletakkan titik bertindih di antara dua tajuk tersebut. Jadi ini adalah contoh rujukan dalam buku yang mempunyai dua tajuk. Dia meletakkan titik bertindih di antara dua tajuk. Seterusnya, kesalahan sitasi juga diambil kira dalam sumber rujukan. Sitasi menunjukkan nama-nama penulis yang menghasilkan karya ataupun penulisan tersebut. Jadi di sini terdapat sitasi penulis yang sama, tahun yang sama. Dalam artikel tersebut ada dua nama yang sama dan tahun yang sama, 2004. Jadi pembetulan bagi sitasi tersebut, penulis tersebut harus menulis di dalam sitasi menurut Hashim 2004 dan abjad A, B ataupun C mengikut bilangan rujukan yang dinyatakan. Hashim bin Musa, dan ini adalah rujukan yang harus ditulis bagi sitasi yang mempunyai nama yang sama dan tahun yang sama, iaitu Haji bin Haji Musa 2004, abjad A, dalam kurungan Pemekasaan Tamadun Melayu Malaysia menghadapi globalisasi Barat, penerbit Universiti Malaya, dan seterusnya Hashim bin Haji Musa 2004, abjad B, Pemekasaan Tamadun Melayu Malaysia menghadapi penerbit Universiti Malaya. Ini contoh dalam buku penulisan akademik yang telah saya rujuk, iaitu di mana sekiranya penulis merujuk dua atau lebih sumber rujukan oleh penulis yang sama dan tahun yang sama, penulisan tersebut, penulisan sitasi akan dibezakan mengikut abjad A, B dan C seperti yang saya nyatakan dalam slide tadi. Dan cara penentuan A, B, C tersebut adalah berdasarkan rujukan A, format rujukan A hingga Z yang telah dirujuk.
Seterusnya, situasi untuk penulisan di Malaysia, iaitu di mana situasi yang dihasilkan adalah menepati situasi dalam negara Malaysia. Hal ini kerana beliau adalah seorang penulis yang berada dalam Malaysia. Oleh itu, ini adalah penulisan situasi yang betul, iaitu di mana apabila mempunyai panggilan Datuk Seri Asmah Haji Omar, dalam situasi hanya perlu ditulis Asmah Haji Omar sahaja dan tidak perlu dinyatakan Datuk Seri tersebut. Ini adalah contoh dalam buku penulisan akademik yang saya membuat rujukan, iaitu di mana contoh nama Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid, tapi dalam situasi hanya tulis Mahmud Zuhdi Abdul Majid. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Dan berharap kamu semua faham apa yang kami ingin sampaikan, dan berharap juga penulisan ilmiah ini akan ditambah baik dari masa ke semasa dengan mengambil iktibar dari cara kami analisis.